Pasangan yang kita nikah berisiko tinggi untuk mengecewakan kita, menyakitkan hati kita, membuatkan kita menyampah dengan dia, membuatkan kita rasa macam tak habis-habis perangai, tak nak berubah. Dia akan membuatkan kita marah, dia akan membuatkan kita kecewa, dia akan membuat kita down. Ibu-ibu, muslimin, muslimat, ayah-ayah, para suami, para isteri sekalian, apabila kita memutuskan diri kita untuk bernikah, ingat nikah 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas. Siapa dah nikah 20 tahun yang lepas? Saya nikah 18 tahun. Ada yang 20 tahun lebih dah kan? Saya 18 tahun tahun ni. Siapa dah bernikah lebih 30 tahun, angkat tangan. Lebih 30 tahun dah dia bernikah. Allahu Akbar, hebat. Siapa usia pernikahannya lebih 40 tahun, angkat tangan. Ini legend ni, legend. Lebih 40 tahun. Masya Allah. Kena bagi anugerah ni, 40 tahun lebih dah nikah ni. Masya Allah. Banyak derita ke banyak bahagia? Campur-campur Ustazah, campur-campur sama banyak. Tapi kalau tanya depan, jawapan dia banyak derita Ustazah. Allah, banyak sabar, banyak sabar. Sebab kita cenderung menghitung ujian. Kalau kita hitung nikmat dalam satu saat, berapa banyak terhimpun nikmat dalam satu saat. Setiap detik, apa nikmat Allah bagi? Iman, Islam, dapat solat, sujud, masih hidup, dapat makan. Satu saat berdetik terhimpun banyak nikmat. Kalau kita hitung dah tempoh 24 jam, ujian mungkin yang datang dalam tempoh 10 minit. Tapi kita bawa perasaan ujian tu sampai satu hari penuh. Sedangkan dalam tempoh itu, kita makan, tidur, rehat dan tengok drama, sinetron. Dan waktu yang sama, dekat tangan ada gelang, ada cincin. Baju masih banyak, handbag, kasut. Ujian berlaku dalam tempoh 5 minit, 10 minit. Heret sampai 2-3 minggu. Kalau kita nak adil dengan Allah, kita tak akan jumpa sesuatu yang kita nak rungutkan tentang ujian kerana nikmat terlalu banyak. Allahu Akbar. Saya nak sebut apa? Apabila kita buat keputusan untuk bernikah, saya 18 tahun yang lepas, ibu-ibu 40 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, kita kena tahu bahawa pasangan yang kita nikah tidak sempurna. Pasangan yang kita nikah berisiko tinggi untuk mengecewakan kita, menyakitkan hati kita, membuatkan kita menyampah dengan dia, membuatkan kita rasa macam tak habis-habis perangai, tak nak berubah. Dia akan membuatkan kita marah, dia akan membuatkan kita kecewa, dia akan membuat kita down. Dan apabila kita buat keputusan untuk anak, menantikan nak anak, kita kena tahu anak itu tidak sempurna. Dia bakal buat kita marah, dia bakal kecewakan kita, dia bakal membuatkan kita terasa. Dan bukan sehari dua, seumur hidup. Betul atau tidak? Bukan kita kata anak dah besar, dia orang dah okey. Tak. Sampai hari ini anak masih lagi menyakitkan hati kita, membuatkan kita sedih. Betul atau tidak? Subhanallah, Allahu Akbar. Apabila kita ada berkawan dengan seseorang, bersedia. Bukan hanya yang indah-indah saja. Kita bakal disakiti oleh kawan kita. Kita bakal dikecewakan oleh dia. Dan semua ini berlaku sampai mati. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita faham perkara ini, kita letak dalam mindset kita, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita akan menyakitkan pasangan, mengecewakan pasangan, buat marah pada pasangan. Lalu apa yang mengukuhkan hubungan kita dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan ipar, dengan adik-beradik, dengan kawan, dengan jiran? Apa yang mengukuhkan? Bukan kesempurnaan, bukan perubahan demi perubahan. Sebab perubahan boleh berlaku, tapi berubah sehari je, lepas tu balik asal semula. Tetapi kemaafan. Sebab itu bila kita baca firman Allah tentang mereka yang akan berada di syurga, tajuk kita bahagia sampai syurga. Tajuk bahagia sampai syurga kita kena faham, bukan maksud tak ada derita, tapi tetap bahagia walaupun dalam derita. Dan itulah bahagia yang bawa ke syurga.
Dan dalam firman Allah, antara ciri yang akan dapat masuk ke syurga sekeluarga, iaitu mereka yang sentiasa memberi kemaafan. Yang beri kemaafan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian.